Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu semula di channel Cikgu Norisa. Hari ini saya nak bincangkan kerja khusus tingkatan 6 yang sedang berlangsung. Untuk serahan pertama telah dibincang di video sebelum ini. Untuk video ini saya akan menerangkan serahan yang ketiga. Saya tak menerang serahan kedua dahulu sebab serahan ketiga perlu disediakan sebelum serahan pertama. Okey, biasanya serahan ketiga ni boleh dibuat dahulu sebelum serahan pertama. Dia melibatkan dokumen dan dokumen ini tidak melibatkan UBS. Kamu boleh buat di Microsoft Word atau Microsoft Excel. Okey, kita tengok bahan yang telah saya sediakan. Okey, kerja khusus perikawanan tingkatan 6, kod dia 948/4, STPM 2023. Tugasan yang pertama, serahan yang ketiga. Seperti saya beritahu tadi, saya menyediakan serahan ketiga dahulu. Saya tak menyediakan serahan kedua sebab kita perlu ada serahan yang ketiga untuk membuat carta akaun. Jadi, serahan ketiga ni melibatkan dokumen sumber. Okey, sebelum kamu sediakan dokumen sumber, maklumat sebelum membuat dokumen. Perniagaan soalan menjual peralatan sukan. Okey, saya sudah tunjukkan di sini ada beberapa contoh peralatan sukan. Di antaranya bola sepak, bola baling, bola tampar, bola keranjang, sepak takraw, raket badminton, bulu tangkis, bola pingpong, bat pingpong, jaring meja pingpong, pengikat, jaring, alat penimbang, kon besar, skitter, tin kosong, pundi kacang, kayu hoki, bola hoki, gelong rotan besar, gelong rotan kecil, kasut spike, gelang getah, slipper, gergasi, bola getah, kayu ais hoki, baton untuk larian pecut, lontar peluru, kayu softball, bola softball, sarung tangan softball, guni, tali skipping, kayu pancang, plastik untuk sukanika, congkak, guli, karem, buah karem, meja papan pingpong, tali panjang, syahibah, chess, jaring bola sepak, jaring bola jaring, jaring bola baling, jaring bola tampar, jaring sepak takraw. Ini antara contoh lah. Lepas tu saya kata di sebelah ada beberapa contoh peralatan sukan. Mungkin ada lagi contoh-contoh yang lain. Okey, untuk pelajar-pelajar saya hanya benarkan mereka membeli dan menjual 3 sahaja peralatan sukan. Nanti ada kesan bila kita nak buat kiraan stok. Sebab tu saya kata 3 peralatan sukan saja. Mereka akan pilih mana-mana 3 senarai yang saya senaraikan inilah. Okey, untuk saya lebih suka kita membuat perancangan urus niaga lah. Untuk mudahkan penyediaan dokumen, perancangan urus niaga perlu disediakan oleh pelajar-pelajar. Saya suka pelajar buat perancangan urus niaga supaya memudahkan mereka menyediakan dokumen sumber. Okey, perancangan urus niaga ni sebenarnya telah dibuat oleh seorang rakan saya, tapi saya ubah suai lah untuk kesesuaian sekolah saya. Okey, ini contoh perancangan urus niaga yang saya dah buat. Okey, kita tengok perancangan urus niaga ni. Okey, sebenarnya dia bermula untuk dokumen dia mula daripada yang bawah ni. Pembayaran pinjaman atas talian, slip pindahan online dan voucher pembayaran. Okey, saya nak terang dekat sini. Untuk pembayaran atas talian, kita akan ada slip pindahan online. Tetapi atas keperluan audit, saya ulang, atas keperluan audit, kita mesti sertakan sekali voucher bayaran. Jadi untuk pembayaran pinjaman pindahan atas talian, kita perlu ada 2 dokumen, slip pindahan online
online dan voucher pembayaran. Voucher pembayaran. Ini adalah keperluan audit. Ini dibayar pada 1/4. Okey, saya teruskan dia punya putih dekat sini. Membayar ansuran pinjaman bank dan faedah atas pinjaman secara atas talian. Okey, 1,500. 500 adalah ansuran pinjaman, 1,000 adalah faedah atas pinjangan. Jadi ada dua kat sini slip bank online, ada nombor dia 1694220407 343937, dan juga tadi saya kata untuk keperluan audit kita perlu ada voucher bayaran. Jadi ada nombor voucher bayaran PCR 233 itu voucher bayaran. Okey. Dalam penyediaan dokumen ni kita kenal pasti yang mana satu dokumen perniagaan kita, yang mana satu bukan dokumen perniagaan kita. Jika dokumen tu adalah dokumen perniagaan kita, nombor dokumennya dekat ruangan nombor rujukan ni adalah berurutan. Kena berurutan. Kalau dokumen tu bukan dokumen perniagaan kita, dia tak perlu berurutan sebab dokumen tu orang lain punya, kita tak tahu urutan dia lah. Jadi kena kenal pasti yang mana satu dokumen perniagaan kita, mana satu bukan dokumen perniagaan kita. Okey, tadi dah ada dua kan, slip daftar online ni, pindahan online, dan voucher bayaran. Voucher bayaran dokumen kita, slip pindahan online ni pun dokumen kita. Okey, kita pergi yang seterusnya, yang kedua tadi. Pindahan tu yang pertama, tapi saya letak di last lah. Okey, belian kredit. Dokumen dia adalah invoice. Nampak? Bila kita dah buat perancangan, kita dah nampak dah apa dokumen dia. Dokumen dia invoice. Nama perniagaan dia perniagaan Dani. Tarikh 12/4/2003, membeli bola sepak secara kredit. Saya bincang dulu perancangan. Kejap lagi saya akan tunjukkan dokumen. Kuantiti dia 10, harga RM19, jumlah kos 190, nombor dokumen INV 005. Oleh kerana ini adalah bukan dokumen saya, jadi nombor rujukan dia tidak berurutan lah. Okey, yang seterusnya belian kredit invoice, nama perniagaan yang berurusan dengan perniagaan sukan, suka-suki. Ni Sdn Bhd adalah perniagaan Eagle. Tarikh 13/4/2023, membeli bola tampar secara kredit. Kuantiti 20, harga seunit RM13.50, jumlah kos 270, nombor dokumen DOK 445. Okey, yang kuantiti dan harga ni saya buat sebagai contoh lah. Kamu boleh ubah ikut kesesuaian urus niaga kamu. Okey, belian tunai. Yang ketiga, bil tunai dalam kurungan urusan ini melibatkan tunai. Perniagaan Denny, tarikh 5/4/2023, membeli bola keranjang secara tunai. Kuantiti 30, harga seunit RM17.50, jumlah kos RM525, nombor dokumen BT 110. Okey, seterusnya yang keempat, belian tunai. Bil tunai dalam kurungan ni urusan tunai perniagaan Eagle, tarikh 6/4/2023, membeli bola tampar secara tunai. Kuantiti 10, harga seunit RM13.50, jadi jumlah kos dia RM135, nombor dokumen CS112. Seterusnya pulangan belian. Nampak ada dua pulangan belian kat sini, 5 dan 6. Saya terang sekali lah. Pulangan belian ada dua. Yang nombor 5 pulangan belian, yang ke-6 pun pulangan belian. Dokumen dua-dua nota kredit. Untuk yang nombor 5 ni perniagaan Dani. Yang nombor 6 perniagaan Eagle. Nombor 5 ni tarikh 8/4/2023. Nombor 6 ni 9/4/2023. Yang nombor 5 membulangkan bola sepak kerana rosak. Yang ke nombor 6 membulangkan bola tampar kerana salah jenama. Nombor 5 2, harga dia seunit 19, jumlah kos RM38. Nombor dia NK334. Ini bukan dokumen kita juga. Dokumen daripada Bermutam atau akaun membayar. Okey, untuk yang ke-6, kuantiti yang diperlukan 3, harga seunit RM13.50, jumlah kos RM40.50, nombor dokumen CN224.
Okey, nombor 7 jualan kredit. Okey, jualan kredit, dokumen dia adalah dokumen kita. Bila dokumen kita, nombor rujukan adalah berurutan atau bersiri. Okey, dokumen dia invoice, penghutang dia Ali Enterprise, tarikh 10/4/2023, menjual bola keranjang secara kredit, 5 kuantiti dia, 35, 100, 75 jumlah dia. Nombor dokumen dia adalah NO221. Sebab saya kata dia berurutan, dokumen yang berikut ni mesti bersiri. Yang ke-8, jualan kredit invoice, nama perniagaan kedai Baba, tarikh 12/4/2023, menjual bola tampar secara kredit, kuantiti dia 10, dia punya harga seunit 27, jumlah kod 270, nombor dokumen 222. Nampak daripada atas dia berurutan sebab dokumen kita, dokumen perniagaan kita, jadi mesti nombor dia adalah berurutan atau bersiri. Okey, nombor 9 jualan kredit invoice, penghutang kita perniagaan Chan, dia punya tarikh 14/4/2023, menjual bola sepak secara kredit, kuantiti 5, harga seunit RM38, jumlah dia 190, nombor dokumen pun berurutan, nombor 223. Nombor 10 jualan tunai. Bil tunai, dokumen dia melibatkan tunai. Ali Enterprise, tarikh 16/4/2023, menjual bola keranjang secara tunai. Bila menjual, harga dia mesti lebih daripada harga yang kita beli. 10, harga seunit 35. Okey, harga keseluruhan dia, jumlah kos dia 350, nombor dokumen BT224. Okey, seterusnya nombor 11 jualan tunai juga, bil tunai bank. Bila sebut bank mesti ada nombor cek. Kedai Baba, penghutang dia, tarikh 17/4/2023, menjual bola tampar dengan cek 5 unit, harga seunit 27, jumlah kos dia 135, BT225 sebab dia dokumen kita, jadi nombor dia berurutan. Bila ada bank dia ada nombor cek. Jualan secara tunai, nombor cek ni adalah cek daripada penghutang, bukan dokumen kita, jadi dia tak berurutan. Nombor dia 002574. Okey, nombor 12 pulangan jualan, dokumennya nota kredit, penghutang Ali Enterprise, tarikh 20/4/2023, membulang bola keranjang kerana rosak, 2 unit, harga dia seunit RM35, jumlah dia RM70, CR002 adalah nombor dokumen. Okey, seterusnya 13 pembayaran cek kepada pemitang. Bank menunjukkan cek lah. Kita guna resit dokumen kita. Nama kita punya pemitang perniagaan Dani, 22/4/2023, membayar hutang dengan cek, jadi kita bayar 100. Nombor dia R4333. Okey, jadi ini dokumen pemitang, bukan dokumen kita. Okey, bila sebut cek dia ada nombor cek. Cek adalah daripada kita, jadi dia mesti berurutan 067384. Yang ke-14, pembayaran cek kepada pemitang. Okey, ini melibatkan bank, resit dokumen dia, pemitang perniagaan Eagle, tarikh 23/4/2023, membayar hutang dengan cek 200, nombor dia adalah A234 sebab ini bukan dokumen kita, tak berurutan. Dia ada nombor cek dia saya sambung balik tadi terputus sikit dia punya video. Okey, saya sambung. Okey, kita cek semula dah sampai pembayaran tadi pembayaran, saya ulang balik nombor 14, pembayaran cek kepada pemitang bank, resit perniagaan Eagle 23/4/2023, membayar hutang dengan cek 200, A234 nombor dokumen dia. Okey, dia ada nombor cek. Nombor cek ni adalah cek kita, jadi dia berurutan. 15 penerimaan daripada penghutang, bank, resit, dokumen dia,
Penghutang dia ahli enterprise. Okey, bila penerimaan daripada penghutang ni, resit ni adalah dokumen kita. Bila dokumen kita, nombor dokumen mesti berurutan. Tarikh 25 bulan 4 2023, menerima cek kerana pelanggan membayar hutang 100. Nombor cek dia, nombor dokumen dia S216. Okey, 045623. Okey, penerimaan daripada penghutang, bank juga resit. Kedai barber, tarikh 26 bulan 4 2003, menerima cek pada pelanggan kerana bayar hutang 200 S217. Okey, dokumen ni resit dokumen kita, sebab tu dia berurutan. Tapi cek bukan cek kita, jadi tak perlu bersiri lah atau berurutan. Jadi 034254. Okey, seterusnya pembayaran untuk pelbagai belanja. Yang pertama, belanja insurans, bayar bank, maksudnya bayar dengan cek. Voucher, bila sebut voucher, dia adalah dokumen perniagaan kita. Jadi nombor dia, dokumen mesti bersiri. Tarikh 28 bulan 4 2023, membayar insurans kedai dengan cek 1,200, jadi BCR 234. Okey, nombor cek 067386. Okey, cek ni pun cek kita, jadi mesti berurutan. Okey, seterusnya belanja sewa bank, voucher pembayaran 28 bulan 4 2023, membayar sewa dengan cek 500. Nombor dia BCR 235. Ada cek 067387. Belanja seterusnya belanja sewa bank, voucher pembayaran, tarikh 28 bulan 4 juga, membayar sewa dengan cek 500. BCR nombor dokumen 235. Nombor cek dia adalah 067387. Seterusnya, pembayaran tunai untuk bahagian belanja operasi. Belanja gaji, bayar secara tunai. Voucher pembayaran 34/2003, bayar gaji seorang pekerja. Saya punya pekerja seorang je lah. Secara tunai Encik Amin Barber. Kamu boleh ubah suai lah. Ikut kamu punya perniagaan. Kerja saya nama Encik Amin bin Barber, 1500, BCR 236. Okey, seterusnya belanja utiliti, bayar juga tunai. Voucher pembayaran 30/4/2003, membayar bil elektrik pada TNB secara tunai 300. Nombor voucher saya pemberutan BCR 237. Belanja am, bayar belanja am ini tu belanja ni kamu yang tetapkanlah. Saya dah tetapkan 3 belanja am tunai. Voucher pembayaran 30/4/2023, membayar belanja am secara tunai RM 100. Nombor voucher BCR 238. Yang bawah ni saya dah bincang tadi. Dia ada 2 dokumen. Okey, perancangan ini sangat membantu pelajar-pelajar untuk menyediakan dokumen. Okey, seterusnya kita tengok kepada dah selesai tengok perancangan. Kita tengok kepada dokumen pula. Okey, dekat sini dia tidak menjadi 22 dokumen. Dia akan menjadi 23 dokumen. Sebab apa dia jadi 23 dokumen? Dulu saya terang masa yang serang pertama saya kata 22. Tapi saya dapat maklumat baru. Diberitahu yang slip transfer online tu untuk tujuan audit mesti datang bersama dengan voucher pembayaran. Jadi dokumen kita akan menjadi 23. Jadi ada tambahan. Dia terlebih tak apa, jangan terkurang.
Okey, inilah dokumen 23 dokumen yang saya sebut tadi. Okey, ini adalah slip daftar online. Saya guna RHB lah. Payment set successful, bila tarikh dia 1,500, reference dia nombor tadi, bayar kepada Maybank, fund transfer, bayaran ansuran pinjaman, faedah atas pinjaman. Ini dokumen satu saya. Saya dah sebut tadi, bila slip transfer online atau pindahan online mesti datang bersama dengan voucher pembayaran untuk tujuan audit. Audit yang memintanya begini. Lepas tu dokumen yang jadi 23. Okey, voucher bayaran, ni nombor dia. Kamu boleh rujuk kat perancangan tadi. Kan dia ada syarikat sukan suki. Voucher adalah dokumen perniagaan sendiri. Jadi kepada Maybank, Butir, bayar ansuran pinjaman, ada tarikh 1,500, 1,200, ini bank lah. Amin pengurus. Ini dokumen yang kedua. Okey, dokumen yang seterusnya yang ketiga adalah invoice, asal ada nombor invoice, perniagaan Dani, asal tarikh 2 April, syarikat sukan Suka-Suki Sdn Bhd, Butir 10 unit bola sepak, RM19, 190, ada dalam perkataan. Serahan KNKDK ni maksudnya segala kesalahan dan kesilapan dikecualikan. Maksudnya jika kamu nak betulkan kemudian tak ada masalah. Sebab bila ada kesilapan kita boleh betul kemudian. Kalau tak ada perkataan ni kamu berisiko lah. Mesti ada perkataan KNKDK, kesalahan dan kesilapan dikecualikan. Okey, ada tanda tangan, itu dokumen 3. Dokumen yang keempat pun sama invoice. Nampak tu? Kita rujuk tadi perancangan, kita masukkan semua maklumat. Ada butir dia, ada nombor dokumen, ada tarikh, ada 20 kuantiti, bola tampas, RM13 deposit, 270, serahan KNK, ada tanda tangan. Dokumen keempat. Ni dokumen yang kelima, bil tunai. Nampak tu? Bil tunai perniagaan ni ada perkataan asal, maksudnya dia bukan dokumen kita lah. BT 100, tarikh 5 April, 30 unit, bola keranjang, RM17 deposit, 525, jumlah dan ringgit dan tanda tangan. Ini dokumen 5. Dokumen seterusnya dokumen 6. Bil tunai. Pun asal dokumen orang lain lah. Ada CS115 ni dia punya CS112 ni nombor dokumen dia, ada tarikh 10 unit. Ni tunai. Tunai sebab kita tak boleh ingat lah siapa perusahaan kita sebab dia bayar tunai. 10 unit, bola tampar, RM13 jumlah 135. Okey, dalam perkataan, tanda tangan. Ini dokumen 6. Seterusnya dokumen yang ketujuh. Kamu kena ikut urutan tarikh lah. Dokumen ni ada asal, nota kredit, perniagaan Dani, nombor dokumen, tarikh 8 April 2023, syarikat Suka-Suki Sdn Bhd. Invoice ni, nombor invoice dia. Nota kredit ni pulangan tadi. 2 unit bola kerana rosak. Bilangan, harga seunit, jumlah dia, perkataan, tanda tangan. Ni dokumen 7. Yang ini dokumen 8. Dokumen 8 pun sama. Tak kredit, asal, ada nombor dia, ada tarikh, ada syarikat Suka-Suki, nombor invoice dia, 3 unit bola tampar kerana rosak, bilangan 3, harga seunit, jumlah, dalam perkataan, tanda tangan. Okey, dokumen seterusnya dokumen 9. Salinan invoice. Ini dokumen perniagaan sendiri. Jadi dia berurutan lah. Ada nombor 21, tarikh, ini Ali Enterprise 5 unit, bola keranjang 35, 175. Okey, ada perkataan serahan KNKDK. Ini menyelamatkan kamu. Kalau ada kesilapan kamu boleh betulkan kemudian. Penerima dan pengurus tanda tangan. Dokumen 10, invoice juga sama. Kan ada nampak maklumat, nombor, tarikh, ada butir semua, tanda tangan. Ini dokumen 11 sama juga, invoice, dokumen perniagaan, tengok nombor siri dia berurutan, ada alamat dia, perniagaan can, tarikh, butir, semua ada dokumen 11. Ini dokumen 12, bil tunai. Bil tunai pun dokumen perniagaan. Jadi nombor mesti berurutan. Ada alamat kepada tunai, ada butir, ada harga seunit, ada jumlah, ada tunai cek, ada tanda tangan. Ni dokumen 12. Ni dokumen 13. Nampak? Ada dokumen 13. Tak payah saya ulas lah. Kau boleh tengok. Ni ada nombor cek. Nota kredit. Ini pulangan jualan punya lah.
sama juga, ada maklumat dia, ada tarikh, ada butir, ada tanda tangan. Ni dokumen 14. Ni dokumen 15, resit. Nampak bentuk resit. Berita asal, resit rasmi, ada nombor dia, ada tarikh, syarikat sukan suki Sdn Bhd yang bayar 100 saja, menjelaskan invoice IV 005 100, ada nombor cek. Bila kita bayar, cek kita kena berutan lah. Dokumen 16 pun resit rasmi, ada nombor dia, ada asal, ada syarikat suki Sdn Bhd 200, menjelaskan invoice 200, ada nombor cek, ada tanda tangan. Okey. Dokumen 17 pun resit, nampak? Salinan, maksudnya dokumen kita. Nampak tu? Dia mesti berurutan. Ada maklumat dia, ada nombor cek. Okey, dokumen 18 pun resit. Ini dokumen perniagaan kita. Nombor mesti berurutan, ada maklumat dia, tarikh, butir, tanda tangan, cek. Okey, dokumen 19, voucher pembayaran. Dokumen kita mesti berurutan. Ini bayar insurans kedai, 1,200. Ada nombor cek. Dokumen 20, voucher pembayaran juga dokumen kita. Berurutan nombor siri dia, tarikh bayar sewa. Ada nombor cek. Dokumen 21, voucher pembayaran, dokumen perniagaan soalan. Ada ni maklumat, cik ambil bayar gaji, ada tanda tangan dia. Okey, dibayar dah betul. Tunai dokumen 21. Okey, dokumen 22 pun voucher pembayaran. Dokumen perniagaan soalan, nombor berurutan, ada tarikh, ada alamat semua kepada TNB, bayaran bil elektrik bulan April 2023 iaitu 300 sahaja, ada tanda tangan. Ini dokumen 22. Dan terakhir adalah dokumen 23, voucher pembayaran PCR 238 pada kerani bayar belanja am 100 sahaja. Okey, inilah dia 23 dokumen sebab ada tambahan pada slip pindahan lain mesti ada voucher bayaran. Itu permintaan audit. Okey, dah selesai saya membincangkannya. Jadi dah ada 23 dokumen dalam kita punya serahan yang ketiga. Itu dia tadi penerangan saya mengenai 23 dokumen. Kalau ikut di penerangan saya di serahan pertama dulu, saya beritahu 22 dokumen. Tapi atas permintaan audit untuk slip pindahan online, perlu ditambah satu lagi dokumen iaitu voucher pembayaran. Jadi kat situ dah ada dua. Jadi sebab itu dokumen kita akan menjadi 23. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Okey, selepas pelajar-pelajar dah selesai menyediakan dokumen, selalunya saya akan meminta pelajar mengenal pasti kelompok urus niaga ataupun buku catatan pertama setiap dokumen. Mereka juga perlu menentukan debit apa, kredit apa untuk catatan bergu bagi setiap dokumen. Dan mereka juga menentukan akaun-akaun terlibat berada di ledger am atau ledger jualan atau ledger belian. Sebab ini akan membantu mereka di serahan yang seterusnya. Okey, itulah penerangan saya berkaitan dengan tugasan 1 serahan 3. Ini boleh dibuat dahulu kerana ia tidak terlibat dengan UBS. Dan selalunya saya memang akan suruh pelajar buat dahulu serahan yang berkaitan dokumen iaitu serahan ketiga. Memudahkan sebab dia mengambil masa untuk membuatnya. Okey, diharap dapat membantu kepada yang terlibat dalam penyediaan kerja khusus perakaunan. Okey, sekian. Terima kasih.